Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton di luar sana. Sekali lagi hari ini kita bersama dengan Sir Nazri untuk membincangkan topik yang fokus mengenai corporate liability. Okey, kalau kita dengar sejak akhir-akhir ni Sir Nazri, saya bermula daripada Jun 2020. Betul. Corporate liability ni sering diperkatakan. Tapi orang tak tahu apa sebenarnya corporate liability di bawah Akta SPRM. Right. Jadi untuk hari ni kita nak dengar sikit lah daripada Sir Nazri apa itu sebenarnya corporate liability dan siapa yang terlibat di bawah corporate liability ni. Silakan. Okey, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton. Bertemu kita sekali lagi. Benar Kak, sejak akhir-akhir ini, semenjak 1 Jun 2020 ni ramai orang berkata tentang corporate liability di bawah Akta SPRM. So apa ini maksudnya corporate liability? Okey, secara amnya pada tahun 2018 Akta SPRM ini telah dipinda, di mana dia dipinda di bawah satu peruntukan dimasukkan dipanggil sebagai Seksyen 17A. Seksyen 17A ini dinamakan sebagai corporate liability. Okey, sebelum ni kita sering dengar di surat khabar, di media sosial bahawa individu-individu tertentu dituduh di mahkamah. Kenapa dituduh di mahkamah? Kerana perbuatan rasuah. Sama ada memberi rasuah, menerima rasuah, buat tuntutan palsu dan sebagainya. Tetapi mereka hanyalah individu sahaja. Okey. Kerana dengan Seksyen 17 ini, maka ada organisasi komersial, company-company juga boleh terlibat. Maksudnya begini, ada kaki tangan yang memberikan rasuah kepada individu A. Mengatakan bahawa dengan tujuan rasuah ini, saya nak dapatkan projek bagi syarikat saya. So seandainya didapati ditangkap, syarikat juga boleh dituduh. Okey. Dalam kajian KPMG pada tahun 2013 mendapati bahawa kebanyakan peniaga mengatakan bahawa mereka meletakkan kos pembiayaan memberi rasuah itu dalam kos mereka, kos dalam perniagaan. Kenapa kata tanpa memberi rasuah mereka tidak dapat menjalankan perniagaan. Dan dalam satu survey yang telah dijalankan, kebanyakan survey dilakukan oleh Transparency International. So setiap tahun kebanyakan peniaga kehilangan lebih kurang trilion US dollar. Kenapa? Bagi tujuan untuk membayar rasuah. Hanya untuk kos tu sahaja. Untuk kos. Kerana bagi mereka mengatakan bahawa okey, tidak jadi masalah, kita boleh bayar rasuah ni. Sebab apa nak bayar rasuah? Supaya kita dapat projek. Jadi sebab itu dengan new development ni, di mana kerajaan Malaysia juga kita mengambil kira, sebab itu kerajaan telah meminda memasukkan satu peruntukan khusus yang dipanggil sebagai corporate liability. Okey, corporate liability siapa yang boleh bersalah? So dalam peruntukan Akta Seksyen 17 ini, dia mendefinisikan bahawa organisasi komersial boleh didapati bersalah jika individu terlibat. Siapa organisasi komersial ni? Dia ada 4 kategori. Pertama, mana-mana organisasi yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat Companies Act 2016. Yang pertama. Kedua, bawah Akta Partnership Act. Yang ketiga di bawah Private Limited Liability. Dan terakhirnya, mana-mana syarikat asing yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Mereka juga tertakluk di dalam syarikat lah, dia semua syarikat. Syarikat. Bukan individu lah. Bukan individu, dia syarikat yang dimasukkan dalam sebagai organisasi komersial. Okey. So apa yang berlaku? Seandainya individu syarikat bekerja lah, memberi rasuah dengan tujuan supaya syarikat mereka dapat retain bisnes. So bukan hanya individu tersebut yang boleh dituduh, tetapi keseluruhan senior management dan pembantu syarikat juga boleh terlibat. Dikenakan cas lah. Benar. Alright. Maksudnya itu macam tadi cakap, syarikat tu awal-awal lagi dah masukkan orang kata perbelanjaan lah dalam kos diorang tu. Hanya memang untuk pembayaran rasuah. Jadi sebelum ni kita tak ada sebelum kita tak ada Seksyen 17A ni. Jadi bermula daripada 1 Jun 2020, Malaysia telah pun kita kata menguatkuasakan Seksyen 17A corporate liability di bawah Akta SPRM. Right. Terima kasih Sir Nazri. Okay, jadi Sir Nazri, sebenarnya apa sebenarnya tujuan utama the implementation of Seksyen 17A ni? Okey. Jadi kalau kita tengok balik, ia merupakan satu tanggungjawab kerajaan bersandarkan kepada artikel 26 United Nations Convention Against Corruption yang mana mengatakan tentang liability of legal person. Jadi satu mengambil komitmen terhadap tuntutan antarabangsa di bawah United Nations Convention Against Corruption.
Sebab itu diwujudkan satu istilah sebagai corporate liability. Tetapi dalam erti kata yang lain, ianya merupakan satu transparent, satu enhancement, penambahbaikan dari segi governance. Jika kita lihat sebelum ini, banyak individu yang dituduh di mahkamah. Okey. Tujuan corporate liability ini adalah untuk meletakkan satu tanggungjawab kepada pihak pengurusan, pihak pengarah, board of director, senior manager untuk mengatakan bahawa you sebagai senior management, sebagai bos dalam syarikat, you kena tahu apa benda yang berlaku dalam syarikat. Untuk mendapatkan satu projek, untuk menawarkan projek, untuk mendapatkan projek, you perlu pastikan bahawa syarikat dan juga ahli pekerja tidak terlibat dalam rasuah, yang tidak menawarkan. Kenapa? Sebagai majikan, sebagai bos, you kena tahu. You perlu educate your staff supaya bagi tahu dengan staff, untuk dapatkan projek jangan menawarkan atau memberi rasuah. Okey, maksud kata adakah Nazir rasa sektor korporat negara kita ni maksud kata dah mula sedikit demi sedikit integriti dia semakin tercalar? Okey, kalau kita lihat di dalam akhbar, kita lihat dari segi pelaksanaan undang-undang tu, kita lihat banyak individu yang dituduh di mahkamah melibatkan syarikat-syarikat korporat. Untuk mengatakan bahawa tiada integriti tidak mungkin. Tetapi untuk mengatakan bahawa kesedaran itu sejak Jun 2020 ni, kebanyakan pihak-pihak syarikat-syarikat telah menyatakan ada kebimbangan, menyatakan bagaimana untuk melaksanakan Seksyen 17A ni. Takut dia jadi worse lah. Sebab apa? Sewaktu bulan 3, sewaktu kita tengah PKP masa tu, dan semua orang tahu bahawa efektif 1 Jun 2020 ni akan dilaksanakan enforcement of Seksyen 17A. Dan ada beberapa pihak yang telah mengesyorkan supaya enforcement, pelaksanaan corporate liability ini dipinda atau ditangguhkan sehingga COVID-19 selesai. Sebabnya bagi tujuan mereka merasakan bahawa mereka belum ready. Sebab itu isu utama sekarang ni adalah sejauh mana pihak komersial, syarikat bersedia benar-benar untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai preventive measures. Okey, dia perlu mengambil pikul tanggungjawab. Sebab itu saya katakan tadi bahawa pihak majikan, pihak syarikat, senior management perlu bersedia untuk memikul tanggungjawab bahawa sebagai owner, sebagai bos, sebagai board director, kita ada tanggungjawab untuk memastikan bahawa syarikat menjalankan operasi dengan penuh integriti, transparansi, governance, tidak menyalahi undang-undang. Isu itu isu utama. Dan ada sekali pihak mengatakan bahawa kebanyakan syarikat tidak bersedia. Saya rasa tidak bersedia itu bukanlah satu jawapan yang paling komprehensif. Sebab apa? Kita tahu bahawa paling tujuan utama kenapa corporate liability ini diwujudkan, dilaksanakan dan di-enforcekan adalah kerana untuk memastikan bahawa syarikat di Malaysia menjalankan perniagaan mengikut undang-undang dan tidak ada rasuah. Maksudnya kita nak daripada jadi worse, baik kita bendung lah. Betul. Dia bersifat lebih kepada preventif. Kadang-kadang bila rasuah ni, kita cakap rasuah, orang mengatakan rasuah ni 50,000, 100,000, sejuta dan sebagainya. Tetapi kita perlu mengambil kira. Sebagai rasuah kadang-kadang ia boleh bermula daripada RM10. Ini mungkin boleh bermula daripada sepotong rongkok saja. Daripada sepotong rongkok kepada satu kotak duit kopi. Sebab itu kadang-kadang ada istilah orang panggil duit kopi. Kautim. Kadang-kadang dalam masyarakat Malaysia, kita merasakan bahawa tindakan kita itu adalah tidak salah dari segi undang-undang. Tapi sebenarnya dia adalah salah. Sebab itu kita perlu read betul lah. Saya bagi satu contoh misalnya. Seandainya macam saya ada satu syarikat saya telah menawarkan kepada satu bengkel pokok ceri untuk membaiki kenderaan syarikat saya. So driver saya pergi hantar kereta contohnya. So start kali driver saya pergi hantar, tokek kedai workshop syarikat pokok ceri dia kata, nak repair kereta ni 2-3 jam ni. You ambil RM50 ni, pergi minum dulu. Itu standard yang kita tahu kan? Duit kopi. So pemahaman kita tak salah. Sebab apa? Duit kopi je RM50 pergi Starbucks ke pergi tepi sementara menunggu. Saya tak minta, tapi workshop yang bagi. Pemahaman kita tak salah. Tapi sebenarnya itu adalah merupakan rasuah. Sebab apa? Kenapa bengkel syarikat tersebut beri RM50 kepada driver tersebut? Beri tersebut sebab apa? Dia dah dapat tender. Dia tahu saya berikan projek untuk baiki kenderaan syarikat saya terhadap workshop tersebut. Bengkel dia. Cuba bayangkan kalau driver tersebut pergi bawa kenderaan dia sendiri untuk repair. Adakah owner bengkel tu akan bagi RM50? Sudah pasti tidak. Jadi
rasuah itu diberikan kerana ada something in return, ada kepentingan. Jadi kadang-kadang orang berpendapat bahawa rasuah ini 50,000 ke atas, tidak. Jadi kadang-kadang itu kita cakap read between the line, bahawa ada benda ataupun tindakan kita merasakan tidak salah, tetapi ianya salah. Bagi contoh kedua, masyarakat Malaysia selalu buat, contohnya kita nak renew road tax, contoh queue panjang. Jadi saya kata, queue panjang ni, nombor saya nombor 10, tapi saya nak cepat ni. So saya jumpa dengan kaunter, saya cakap, boleh tak saya nak cepat? Sebab saya ada urusan lebih penting lagi ni, nombor saya 10 orang lagi tunggu. Kaunter kata, boleh abang bagi duit lah. Duit 100. Saya bagi RM100 sebagai facilitation payment. Tujuan dia untuk untuk memendekkan, untuk potong queue, untuk mempercepatkan proses. Tapi dokumen semua ada. Pada saya tak salah. Tapi dari segi perundangan yang salah. Itu kita kata kadang dengan rasuah ni kita merasakan kita salah betul. Tetapi dari segi peruntukannya sebenarnya adalah salah. Maksud kata kalau kita menerima atau memberi dengan ada satu kepentingan, adakah kita boleh kata itu maksudnya itu rasuah lah? Dengan in return, bagi tujuan kepentingan. Itu kita kata rasuah. Alright, okey. Jadi untuk kita menutup topik kita pada hari ini, ada tak apa-apa guideline ataupun prinsip untuk kita membantu sektor korporat negara kita ni memahami Seksyen 17 ini? Okey, dalam Ministry Guideline dia ada isu, dia panggil satu prinsip, dia panggil sebagai trust. Okey, trust ni dia sebagai adequate defense kepada sebuah organisasi yang mengatakan bahawa dengan konsep trust yang dilaksanakan ini, dia boleh sebagai satu defense kepada senior management, kepada board of director, mengatakan bahawa there is no liability on us. Why? Sebab kita dah ada implement on trust. So trust yang dimasukkan adalah pertama top level commitment from the senior management, from the top level commitment. Kedua, we're talking about risk assessment. Company perlu menjalankan risk assessment. Ketiga, company perlu buat undertake rules, dan dia perlu buat systematic monitoring, reviewing, enforcement from time to time berkala. Dan yang terakhirnya perlu buat training and communication. So itu adalah dari segi package yang diklasifikasikan dalam konsep trust. Okey, seandainya trust ini telah dijalankan, bermakna strong daripada senior management telah mengadakan satu polisi, contoh from top commitment from senior management mengatakan bahawa in order to prevent corruption, kita ada polisi anti-bribery and corruption. So kita dah ada polisi, kita review polisi kita setiap tahun, kita buat risk assessment, department dalam jabatan kita, department mana yang paling dia punya exposure risk kepada corruption itu lebih tinggi. Contohnya procurement, contohnya finance department. Okey, kita buat no gift policy contohnya. Itu antaranya peranan yang perlu dibuatkan oleh pihak senior management dalam menjalankan peranan polisi. Dan antara yang paling penting adalah untuk melaksanakan training dan juga communication. Itu adalah keyword. Apabila sebuah organisasi dia dah ada polisi, okey, dia perlu communicate polisi dan juga peraturan regulation itu kepada staff supaya staff aware. So dia perlu buat training and also perlu buat awareness. So apabila package trust ni dah ada dari segi polisi, pelaksanaan polisi, risk assessment sehinggalah kepada training dan juga communication. So board of directors senior management mengatakan bahawa kita telah mempunyai satu adequate defense control. Bermakna seandainya kaki tangan saya terlibat di dalam rasuah, saya mengatakan bahawa kita telah ada polisi, syarikat dah ada anti-bribery corruption policy, syarikat dah buat training, syarikat dah bagi awareness. So kita bagi tugas semua staff jangan terlibat dengan rasuah. So seandainya kaki tangan masih terlibat untuk mendapatkan benefit for syarikat, yang mana saya sebagai director ataupun board director tidak pernah memberi arahan. Kita dah bagi tahu you jangan buat tapi you masih buat. So ini merupakan satu sebagai adequate defense kepada board director dan juga senior management. Persoalannya kerana ini merupakan satu protokol undang-undang yang baru yang dilaksanakan di Malaysia. There is no case law yang has been test lagi. Belum ada kes yang dituduh di mahkamah lagi. Tetapi ianya merupakan satu subjek perdebatan antara academician, antara pihak praktis dalam this area, mengatakan sejauh mana dengan adanya konsep trust ni senior management and also board director terpelihara daripada tindakan litigation ataupun charges daripada MACC. Selagi mana syarikat telah ada konsep trust,
dan ianya perlu meningkatkan sebagai ongoing proses, bermakna you buat policies, review dan regular training, ongoing from time to time training kepada awareness kepada staff is can be good sufficient. Sebagai contoh, macam apabila kita laksanakan trust, okey, macam di Malaysia kita tidak ada satu konsep yang dipanggil sebagai DPA, Deferred Prosecution Agreement. Di US ada Deferred Prosecution Agreement, bermakna Department of Justice kata, kita dapati you bersalah ni, you terlibat dengan rasuah. Kalau you tak nak in order untuk tidak dituduh di mahkamah, okey, dia panggil sebagai Deferred Prosecution Agreement, you dalam masa tertentu you perlu enhance your system governance policy dan kita bagi you denda. You kena bayar denda dan you kena enhance your system policy, tapi tidak dituduh oleh mahkamah. Tetapi peruntukan DP itu tidak ada dalam undang-undang Malaysia. Andainya pihak syarikat gagal untuk ada prinsip trust konsep, dan pastinya ia bukan satu-satu defense yang terbaik buat senior management lah. Jadi saya ingat dalam pelaksanaannya yang baru dikuatkuasakan pada Jun 2020 ini, pada Jun 2020, saya merasakan bahawa ia masih terlalu awal untuk mengatakan bahawa kalau boleh dituduh ke tak boleh tuduh kan. Tapi yang paling penting pada hari ini adalah organisasi komersial perlu melaksanakan konsep trust. Konsep trust tadi. Maksudnya kena educate pekerja daripada atas sampailah ke bawah. Kena faham benda ni lah. Betul. Sejauh mana ada satu polisi untuk jaga syarikat, anti-bribery corruption dan buat create awareness. So insyaAllah. Maksudnya syarikat tu ada effort lah. Tak adalah you tak buat apa-apa benda. Betul, kan? syarikat dia kena tunjuk effort. Kita dah ada dah in place everything. Tapi staff tak nak dengar juga. Macam mana kan? So that is beyond the control. So at least apa contribution you dah buat, kita dah ada polisi, kita dah educate staff, bagi tahu you jangan buat. Jadi untuk a good defense, educate defense kepada senior management, so you perlu buat kepada polisi dan training dan sebagainya. So insyaAllah I think it's a good sufficient kepada board of directors sebagai defense. Jadi kita dah buat dah training everything, tapi staff yang tak nak dengar. So they can be a good defense for senior management also, board of director. So yang paling penting adalah syarikat untuk melaksanakan konsep trust, ada polisi dan continuous training and also awareness insyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Sir Nazri untuk perkongsian kita pada hari ini, Seksyen 17A, Corporate Liability di bawah Akta SPRM. Jadi terima kasih penonton di luar sana. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang dengan topik-topik yang akan dibincangkan. Macam-macam lagi topik lah. Kita insyaAllah kita mungkin ada apa contoh-contoh topik yang akan dikongsikan. InsyaAllah mungkin antara topiknya kita akan membincangkan politically exposed person, atau bahasa Melayu dipanggil sebagai orang yang terdedah pada politik. PEP ni siapa sebenarnya? Sebenarnya dia berkait juga dengan topik yang kita pernah bincangkan sebelum ini yang berkaitan dengan parti politik. So insyaAllah kita akan bincangkan pada masa akan datang. Kita akan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Sir Nazri. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.